Speaker, isu ni telah pun diputuskan oleh mahkamah. Saya hanya menyentuh mengenai keputusan mahkamah. Itu saja. Sudah diputuskan. Kes dalam rayuan, sekejap ya. Padang Serai, kalau mengikut 23(1)G ini, memang jelas menyatakan bahawa tidak boleh membincangkan perkara-perkara yang masih lagi dalam pertimbangan mahkamah. Cuma, Batu sekejap Batu. Saya belum habis lagi Batu. Ya. Sekejap Batu. Ya. 35(1). Tunggulah dulu. Saya jawab dulu. Bagilah saya jawab dulu. Ya, saya dipahamkan. Saya dipahamkan kes ini telah dibuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi lagi. Saya nasihatkan kepada Padang Serai sila beralih kepada tajuk yang lain. Jangan dipetua. Jangan dipetua. Boleh dapat penjelasan bila kerajaan buat rayuan. Saya kalau ikut bacaan berita, mereka hanya consider to review. Saya ingin tahu sama ada sudah buat rayuan atau sedang pertimbangkan untuk buat rayuan. Sebab saya ingin dapat penjelasan. Ya, Batu. Saya boleh jawab. Muhammad Batu. Sementara saya mendapat pengesahan, saya minta Yang Berhormat Padang Serai sila ubah kepada tajuk yang lain. Betul sehingga saya dapat ruling. Sila. Tuan Speaker, saya hanya nak tambah bahawa isu yang ditimbulkan oleh Batu tadi memang tidak ada apa-apa pengumuman bahawa rayuan telah dibuat. Dan walau bagaimanapun, isu bahawa rayuan telah dibuat ataupun bahawa perkara ni adalah subjudis tidak timbul. Disebabkan apa? Nanti dulu. Disebabkan Ni Padang Serai, saya dah bagi tahu tadi, saya akan buat ruling setelah saya dapat pengesahan. Jadi sila beralih pada tajuk yang lain dahulu. Ya. Ya. Dia mau ajar aku sama speaker mana boleh. Saya tahu Tuan Speaker telah menyatakan bahawa nak dapat pengesahan. Saya hanya nak sebut bahawa selagi fakta kes tidak disebut, saya tidak masuk ke dalam fakta kes, hanya keputusan saja ada berlainan. Bukan kita sedang berbincang kes yang sedang separuh bicara. Bukan, Tuan Speaker. Tak faham undang-undang. 20 tahun saya mengamal sebagai peguam, saya tahu tak faham undang-undang. Ini bukan mahkamah. Tak Di faham mahkamah undang-undang. boleh buat ini dewan rakyat. Ini bukan mahkamah, tahu tak? Rosi. Mengusi tentang isu subjudis Yes, ini. Tentang isu subjudis ini mengusi. Hanya jika ada rayuan secara dengarlah dulu, tak pernah dengar kemana diamlah. Spang. Saya dah putuskan tadi Spang. Duduk dulu. Saya dah putuskan tadi bahawa saya akan membuat ruling setelah saya mendapat pengesahan. Jadi saya dah cadangkan kepada Padang Serai beralih pada tajuk yang lain. Okey. Padang Serai. Selagi pelaluan. Saya dah Padang Serai. Betul Sepang. Apabila tidak ada ruling secara spesifik daripada Tuan Speaker, sepatutnya tidak dilarang oleh pihak. Diamlah. Sepang. Dengar. Ya Muhammad Sepang. Saya faham Ya Muhammad Sepang. Kes mahkamah iaitu kes Syabas lawan dengan Daban Lubi Osman. Mahkamah telah putuskan apa dia makna subjudis. Saya tahu kes itu sebab saya mengendalikan kes itu. Mahkamah telah memberikan definisi subjudis. Dalam kes ini, apabila mahkamah telah buat keputusan, Speaker, dan tidak ada rayuan secara rasmi, dia bukan subjudis. Kes sudah pantas official. Speaker tak bagi cakap cukup lah, berhentilah. Dan saya rasa pihak Padang Serai boleh menyatakan tentang menyentuh tentang penghakiman itu. Ini adalah kaedah undang-undang. Orang yang tak baca undang-undang jangan cakaplah, diamlah. Dah. Okey, Padang Serai sila balik tajuk yang lain. Ya. Padang Serai nak balik tajuk yang lain. Tak apa. Nanti saya buat ruling. Saya pun nak masuk sikit je lah, speaker. Ya. Dah, salam. Saya faham. Sikit salam. je, Saya faham. sikit je. Saya faham. Tak payah. Tak payah campur salam. Sila Padang Serai. Padang Serai beri saya floor. Dia beri selaluan pada saya. Isu yang sama? Lebih kurang samalah. Tak payahlah salam. Tak payah. Saya ingatkan. Dengarlah dulu. Saya ingatkan Padang Serai ni ada lebih kurang 15 minit lagi masa dia. Dengar dulu Tuan Speaker. Dengar dulu Tuan Speaker. Ya. Isu yang sama tak payah salam. Hampir sama. Baik, saya hanya nak sebut di sini bagi pihak Padang Serai lah ya. Kita lihat reaksi ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, nampak gaya mereka memang tidak boleh menerima hakikat
bahawa satu kesalahan yang telah berlaku, dan berdasarkan kepada reaksi yang ditunjukkan ya oleh ahli parlimen yang tak tahu beza di antara prejudis dan subjudis dan jondis ya, maka ianya tidaklah satu perkara yang menghairankan ya. Saya rasa persoalan ini memang jelas kesilapan telah dilakukan, dan selagi mana isu ini dan tidak dibawa, tidak lagi ada rayuan yang secara resmi dibawa, ianya tetap boleh dibahas. Tetapi oleh kerana pihak ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tak sanggup nak dengar fakta-fakta dan kegagalan pihak Menteri Dalam Negeri untuk menjamin keselamatan rakyat dan juga banduan dalam penjara, maka inilah respons mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingatkan ada 10 minit lagi Padang Serai, beralih kepada tajuk yang lain. Tuan Speaker, mengenai isu ni juga, saya di hari ini meminta supaya Menteri Dalam Negeri tidak meneruskan dengan cadangan untuk merayu kes di dalam kes Kugan ini, kerana itu bukan subjudis, kerana keluarga telah begitu melalui sengsara yang begitu besar. Dan kalau itu rancangan kerajaan, saya harap bahawa apabila menteri menjawab minggu depan, keputusannya adalah untuk tidak merayu, dan seperti kata Shah Alam tadi, mengaku apabila satu kesalahan telah dibuat. Saya juga ingin menambah bahawa beberapa hari yang lalu Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa hanya dua kes. Padang Serai cuba mempengaruhi keputusan mahkamah yang akan datang. Saya tak cakap lagi pasal saya dah beralih kepada perkara Padang Serai cuba Padang Serai sekejap ya. Saya dah beritahu tadi Padang Serai, saya nasihatkan supaya beralih isu yang lain. Saya akan buat ruling, tapi tak payahlah panjang-panjang kalau lagi isu yang berkaitan. Ya. Okey. Tuan Speaker, saya lagi 9 minit ni. Ya. Tuan Speaker, saya tidak lagi teruskan dengan mengenai isu keputusan mahkamah, tetapi secara general isu mati dalam tahanan. Atas isu yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri beberapa hari yang lalu, bahawa hanya 2 kes mati dalam tahanan disebabkan serangan oleh polis, tetapi yang lain semua disebabkan kesihatan, disebabkan gantung diri, begitu banyak gantung diri dan sebagainya. Saya nak ulas mengenai itu, berdebat mengenai itu, iaitu apabila dinyatakan sebab kesihatan, apabila kes Dharmendran baru-baru ni terjadi, Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur mengeluarkan kenyataan dengan segera menyatakan bahawa Dharmendran mati disebabkan breathing difficulties, kesesakan bernafas. Tetapi kita tahu itu adalah satu kenyataan palsu. Selepas itu kita mendapat laporan postmortem yang jelas menyatakan bahawa Dharmendran bukan sahaja diseksa sampai mati, tetapi kedua-dua telinganya di stapler. Ini yang dilakukan. Tetapi reaksi pertama PDRM adalah untuk menafi dan kata health reasons. Kes Kugan pun sama, tidak mengaku, menyatakan beliau minum segelas air dan jatuh. Jadi apa yang saya nyatakan di sini, apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hanya 2 kes yang disebabkan oleh salah laku polis, yang lain semua health reason, kita tidak boleh percaya statistik itu, kerana reaksi pertama anggota tertinggi polis adalah untuk menutup kes. Itu jelas dari kes Dharmendran, jelas dari kes Kugan, dan tergamak Menteri Dalam Negeri, yang berhormat Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahawa semua kes lain adalah health issue. Ini tidak benar, Tuan Speaker. Jadi saya sekali lagi berharap bahawa kerajaan mengubah rancangan mereka untuk tidak menubuh IPCMC dan bergantung kepada EAIC dan sebagainya, dan pada kadar segera menubuhkan IPCMC, kerana ini melibatkan nyawa rakyat. Itu perlu diingati, nyawa rakyat. Dan hari ini saya nak beritahu juga Tuan Speaker, bahawa kesengsaraan setiap keluarga orang yang mati dalam tahanan polis, mungkin semua yang kebanyakan yang berhormat di sini tidak tahu, saya tahu. Ia adalah satu kesengsaraan dan kesakitan yang amat sangat, lebih teruk daripada tahanan yang diseksa sampai mati seperti Kugan dan Dharmendran.
Jadi kita perlu mengambil perkara ini serius, tak kira dari belah mana, dan pastikan bahawa sesuatu yang efektif dilakukan untuk memberhentikan gejala pembunuhan di dalam tahanan polis oleh anggota polis. Saya meneruskan kepada isu yang lain, Tuan Speaker, iaitu saya hendak menimbulkan satu lagi perkara yang kita harap akan dinyatakan di dalam titah diraja tetapi tidak dinyatakan, iaitu proses pendemokrasian dan mengembalikan negara kita kepada prinsip-prinsip atas mana negara kita telah dimulakan pada tahun 1957. Tidak ada apa-apa mengenai pendemokrasian dalam titah diraja. Dan visi negara yang bebas, yang mengamalkan rule of law, malangnya kita telah menyimpang daripada apa yang dijanjikan kepada rakyat negara ni dalam tahun 1957. Di sini, Tuan Yang di-Pertua, saya meminta izin membaca sedikit sahaja daripada titah diraja yang pertama pada sesi parlimen yang pertama negara kita, 12 September 1959, oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan saya baca sedikit dengan izin Tuan Speaker, dan dokumen ini, titah diraja pertama ini adalah begitu penting, dan saya harap ia akan sekali lagi bergema di dalam Dewan Yang Mulia ini. It is the product, dengan izin, it is the product of many minds working with a common aim to evolve a basic charter for this new Malayan nation of ours. A charter of our firm faith in the concepts and traditions of parliamentary democracy. And finally, and most important of all, a charter of our common belief that certain fundamental liberties are essential to the dignity and self-respect of man. Tuan Speaker, ini bukan Declaration of Independence of the United States. Ini adalah titah diraja Yang di-Pertuan Agong yang pertama, yang telah dilupakan oleh di bawah pentadbiran Barisan Nasional untuk 55 tahun yang lalu. These fundamental liberties, dengan izin Tuan Speaker, these fundamental liberties are written into our Constitution. They include the liberty and equality of persons under the law, the basic freedom of speech, and the freedom of worship. Dan ini penting, Tuan Speaker, iaitu therefore we wish all our subjects on this historic day to know and understand that the Constitution of the Federation of Malaya, our Charter of Rights and Liberties, is now finally and completely in operation. Tuan Speaker, ini perkataan yang dikeluarkan pada tarikh permulaan negara kita sebagai negara yang bebas, iaitu 1959. Apa yang telah jadi selepas itu? Freedom of worship, freedom of speech dinyatakan di sini. Selepas itu, pihak pembangkang dan sesiapa yang tidak sehaluan dengan kerajaan ini, seperti disentuh oleh Yang Berhormat Marang pagi tadi, tidak diberi apa-apa akses kepada media. Dari dahulu sampai sekarang, tidak ada akses kepada media radio, tidak ada akses kepada media televisyen, tidak ada akses kepada media surat khabar yang bercetak sampai hari ini. Dan masalah ini bukan yang baru. Masalah ini telah mula tahun 1960 pun sama juga. Kita lihat pemimpin pembangkang membuat ucapan yang sama di Dewan Rakyat pada masa itu, meminta untuk hak supaya pembangkang diberi peluang bercakap di dalam radio Melaya. Mengapa kerajaan Barisan Nasional begitu takut sehingga hari ini suara kita, imej kita dilarang daripada media elektronik dan cetak negara kita? Tiada jawapan apa-apa kepada soalan ini, Tuan Speaker, kerana ia tidak boleh dijawab. Dan saya harap bahawa selepas ini kita kembali kepada visi negara ini yang diucap oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan dari segi itu, pagi tadi Yang Berhormat Keluang telah menyentuh mengenai reform di Parlimen. Ada dua perkara, Tuan Speaker. Kita perlu kembali kepada tradisi demokrasi berparlimen, tradition of parliamentary democracy. Ia bermakna untuk membawa kembali the parliamentary spirit.
parliamentary spirit ataupun semangat parlimen bermakna apa dia? Bermakna memberi kepada pembangkang hak untuk bersuara di dua tempat, di parlimen dan di negara. Dua-dua ini amat penting. Dan kalau kita lihat di parlimen, banyak masalah di mana suara dan perdebatan yang efektif tidak boleh dilakukan. Soalan terpaksa diberi 14 hari sebelum sesi persidangan. Bermakna soalan itu menjadi tidak penjelasan dan still. Dan yang kedua, penjelasan opposition tak ada masa lagi. Maaf, tak ada masa lagi. Sikit je, pendek. Tak ada masa lagi, maaf. Kalau sikit tidak saya benarkan, tak ada masa lagi. Opposition yang kedua, saya kurang faham. Tuan Speaker, opposition days. Minta kebebasan. Di Westminster, kebebasan untuk bersuara ni. Kebebasan bersuara. Pembangkang diberi ataupun 20 kebebasan opposition days. Kebebasan nak bersuara tidak ada di sini. Di kebebasan nak bersuara. Seluruh program ditetapkan oleh kerajaan dan kita saya tidak diberi di apa-apa peluang. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawatan kuasa pilih. Tuan Speaker, jawatan kuasa pilih ataupun select committee, sistem ini perlu digunakan dengan cara yang betul. Di Westminster sejak tahun 1979, setiap government department ada satu jawatan kuasa pilih. Di sini tidak ada. Dan itulah caranya untuk kita menyelidik dan pastikan bahawa perbelanjaan dan polisi setiap kementerian dilakukan secara betul. Terima kasih. Yang kedua, Tuan Speaker, adalah saya kata bukan sahaja di parlimen tetapi di negara juga. Di negara, kebebasan bersuara saya dah sentuh mengenai akses kepada media yang amat penting, tetapi juga hak untuk berhimpun. Datuk Speaker, nak mohon penjelasan daripada Padang Serai. Amat penting. Satu minit. Datuk Speaker lagi. Satu je. Tak, saya tak diberi laluan, tak diberi laluan. Sila duduk. Datuk Speaker. Sila duduk. Untuk bersuara iaitu di bawah akta. Saya tak boleh bersuara ni. Di bawah akta hasutan 1948, hak bersuara pembangkang termasuk wakil rakyat pembangkang disekat di negara dengan menggunakan akta hasutan. Sehingga kita ditangkap, dituduh, batu dituduh dan beberapa lagi wakil rakyat pembangkang dituduh. Pulau Pinang ada utusan tak masuk kerana menyuarakan bagi rakyat di negara. Itu yang saya kata kita perlu kembali kepada parliamentary spirit seperti yang dinyatakan di dalam kitah diraja penjelasan sikit Tuan Yang Dipertua. Iaitu ada kekeliruan sikit, minta penjelasan Tuan Yang Dipertua. Apabila saya kata parliamentary Tuan spirit, Dipertua, saya minta sikit Padang Serai tolong bagi sikit. Baca peraturan sedikit penjelasan. Saya minta. Saya ada 1 minit. Baca peraturan saya minta ni, saya minta kebenaran. Tak boleh cakap. You kena tak boleh cakap tak ada kebebasan suara. Tapi you baca peraturan saya tak boleh cakap tak ada kebebasan lah. Kalau saya tak bagi laluan, you kena duduk. Terima kasih. Okey. Dan juga saya nak nyatakan bahawa masalah yang kita jadi Tuan Speaker, saya meminta supaya kembali kepada visi yang kita ada pada permulaan pada masa negara kita merdeka, seperti yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Ya, saya rasa siapa pun tidak akan bantah kepada perkataan-perkataan tersebut, dan saya harap bahawa kita boleh selepas itu menjadikan negara ini benar-benar demokrasi dan suatu negara yang kita boleh semua banggakan kerana demokrasi kita. Saya nak menyokong Padang Serai je. Boleh Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua. Saya nak menyokong Padang Serai. Tuan Yang Dipertua. Ni Tan Sri Glogor, Padang Serai dah habis ucapan perbahasan Padang Serai. Minta dia adil. Bagi utusan boleh buat juga kebebasan dia. Sila duduk. Saya nak bagi ruling tadi ya.